Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, dan untuk kali ni cikgu nak share sesuatu yang cikgu pernah sebut sebelum ni dalam video yang kedua, iaitu the power of forgiveness. Okay, so dalam bahasa Melayu je ialah kuasa memaafkan orang. So sebelum-sebelum ni kalau dari segi agama kita memang biasa dengar ustaz-ustaz sebut, dan yang cikgu selalu follow adalah daripada Prof Mahaya lah. Prof Mahaya banyak bagi kita analogi. Ibaratnya kalau memaafkan ni ibaratnya bila kita rasa marah dan kita tak maafkan, ibarat kita memegang sesuatu yang ditampung dan dalam tempoh yang lama. Okey, so hari ni saya nak share sikit berkaitan dengan the power of forgiveness. Hari tu cikgu ada terdengar juga satu video, dah lama dah juga, video daripada Ustaz Kazim Ilyas yang menceritakan tentang waktu dia dibunuh oleh 6 orang yang inginkan dia supaya berhenti berceramah. Dan dalam video tu dia bercerita tentang kemaafan juga. Ada juga dikongsi hadis Nabi yang kata, siapa yang memberi maaf pada orang lain, maka Allah akan beri kemuliaan kepada dia. So daripada situ cikgu terfikir untuk berkongsi dengan awak semua, iaitu berkaitan dengan perkataan maaf. Dan benda ni sebenarnya even a simple word, but it give a big effect and a big result to some people. Okay, so cikgu nak share tentang perkataan maaf ini adalah sebab kita dalam kehidupan kita tak boleh lari. Kita ada waktu kita terasa dengan mak ayah kita sendiri, ada waktu kita terasa dengan kawan-kawan baik kita, even guru-guru kita, dan juga daripada ramai mereka yang di sekitar sekeliling kita. Tapi ada setengah orang yang menyimpan benda tu di dalam diri, hingga kan benda tu akhirnya sebenarnya tanpa sedar membebankan diri sendiri. Ibaratnya lah, okey, kita pegang benda ni Ini adalah perasaan, mungkin kita terasa ataupun kita sedang marah, dan akhirnya kita tak rasa nak maaf. Biarlah macam mana pun aku takkan maaf. Okey, cuba kita pegang benda ni daripada awal. Okey, 15 minit, 20 minit, setengah jam, sejam, sehari, 20 hari, 30 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tanpa kita turun. Apa yang kita rasa? Lenguh kan? Letih kan? Macam itulah apa yang kita rasa, sebenarnya hati kita rasa apabila kita tidak maafkan orang. Adalah normal lah untuk kita rasa marah, untuk kita rasa terasa, dan kita kecil hati. Tapi adalah lebih baik bila kita rasa kecil hati tu kita maafkan orang. Ada satu cerita, sebenarnya banyak juga berkaitan dengan maafkan ni. Kebanyakan orang dia payah nak maafkan sebab bagi dia lebih suka menyimpan. Tapi peristiwa ni dah lama dah lah. Mungkin dia dah simpan sebab marah pada ayah dia sendiri. Ada yang cerita lain marah pada mak dia sendiri. Dan benda ni menyebabkan dia bertindak menjadi seorang budak yang agak nakal di sekolahnya. Dan akhirnya bila dia menyimpan benda ni, tak ada siapa yang tahu. Sesi kaunseling buat agak ni, tegur, cikgu-cikgu tegur, ada yang panggil, yang terlibat dengan macam-macam kes, tapi tetap tak nak berubah. Last kali, apa yang cikgu boleh buat adalah cikgu panggil dia dan minta dia ikut apa yang cikgu cakap. Apa yang cikgu buat? Okey, cuba ikut. Cikgu minta dia ikut apa yang cikgu cakap. Hari ni saya memaafkan ayah saya. Hari ni saya ikut cikgu. So anak murid cikgu ni ikut. So bila dia ikut cakap, mula-mula memanglah payah nak sebut. Sama juga benda ni kalau berlaku pada pasangan, suami ke isteri ke, tuan-tuan dan puan-puan pun boleh buat juga ayat ini untuk diulang dan dibaca. Tapi selama ni kita, maaf tak? Maaf. Okey, maaf. Tapi benda tu maaf kat siapa? Tak tahu. Ataupun maaf dalam diam je. Tak apalah aku maafkan. Tapi sebenarnya dalam hati masih menyimpan.
So maaf ni lebih baik untuk kita terjemahkan dengan kata-kata supaya minda sedar kita menguasai benda tu dan kita tak berada dalam keadaan unconscious, tanpa sedar dan menyimpan benda tu. So in the end, bila dah macam tu, kali ketiga baru dia ikut, tapi dalam dia ikut saya maafkan, bila saya nak maafkan tu berat sangat untuk dia cakap, dan akhirnya dia menangis. Dia menangis dan dia cuba cakap dengan slow-slow, dan akhirnya kali dua, kali ketiga dia cakap dengan nangis, dan alhamdulillah selepas itu satu perubahan hidup dia yang cikgu tengok. Tanpa ada kes disiplin pun, tanpa ada rasa memberontak, dan dia merupakan seorang yang pelajar sangat bagus selepas itu, hanya dengan perkataan maaf. So tu juga antara salah satu yang cikgu nampak mungkin awak boleh aplikasikan sebagai pelajar, dan even sebagai cikgu pun sebenarnya. Walaupun kita mungkin mengajar sebagai cikgu, mungkin ada yang cikgu-cikgu di sekolah, mungkin anda mengajar dengan bagus, anda belajar dengan penuh semangat, anda mungkin sayangkan pelajar-pelajar anda. Ada keadaan Allah uji kita dengan pelajar-pelajar yang agak memberontak, pelajar-pelajar yang agak nakal, yang melukakan anda. Cukuplah untuk anda terasa sebentar dan maafkan mereka. Sebab apa? Siapa yang tidak maafkan, beban dia adalah pada orang tu sendiri, bukan pada orang yang tidak dimaafkan. Orang yang tidak maafkan itu dia dengan Tuhan. Tapi kita yang menyimpan dendam, kita yang menyimpan rasa pun turut terbeban dengan benda-benda tu. So untuk yang akhirnya, sebenarnya bila kita tidak maafkan, sebenarnya kita living in the past. Kalau dalam NLP kita panggil, ada istilah kita panggil living in the past. Kita masih berada di masa lepas kita. So mungkin kalau seorang isteri yang tak maafkan suami dia, dia masih berada di kehidupan yang lepas, yang suami dia duduk marah dia, suami dia duduk tengking dia. Ataupun kalau seorang anak murid, dia mungkin terasa benci ataupun tak suka pada cikgu tu sebab kehidupan lepas dia, yang cikgu tu pernah mungkin termarah ataupun tegur dia sekejap. Okay, so instead of kita living in the past, lebih baik kita live in the future. Kita nak hidup makin ke depan, kita bukan nak hidup dalam masa kita yang lepas. Sebab masa yang lepas itu adalah sejarah, masa yang depan adalah masa depan. Okay, so bina kehidupan yang terbaik untuk anda akan datang, supaya hidup kita lebih baik, lebih sejahtera, lebih bahagia, untuk kita bahagiakan lebih ramai orang di sekeliling kita. Okay, so itu saja perkongsian daripada cikgu. Cikgu harap dengan perkataan the power of forgiveness ini, a simple story, benda ni dapat memberi ruang dan membuka hati kita untuk termasuklah cikgu, untuk kita saling memaafkan, supaya apa yang berlaku dia dengan apa yang dia buat pada kita, itu antara dia dengan Tuhan. Tapi at least diri kita bersih, untuk kita pun dapat keampunan daripada Tuhan apa yang kita buat kesilapan pada suatu sebelum ini. Okay, so itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.